Kita ni sebenarnya patut berterima kasih kepada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sejarah Indonesia dan Malaysia memang tak terpisah sebelum terbentuknya kedua negara ini. Sebelum Indonesia dan Malaysia ada, wilayah yang sekarang menjadi Malaysia pernah menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya dan mengalami berbagai peristiwa kolonial. Namun terkadang beberapa warga sebelah mungkin ada yang tidak tahu ataupun melupakan sejarah bahwa di balik berdirinya negara tetangga ini cukup banyak kontribusi dari orang-orang yang kini berada dalam wilayah Indonesia, baik itu pada masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan. Indonesia selalu tahu klaim apa yang ada kat Malaysia ni adalah asal-usulnya dari diorang. Sampaikan ke SEC and kebaya pun diorang klaim diorang punya. Bila Indonesia klaim lagu negara aku diciplak dari lagu negara diorang, weh, serius lah. Aku terus buat carian sama ada betul ke lagu negara aku ni dari Indonesia. Apa yang aku dapat dari aku research ni, lagu negara aku ni sebenarnya lagu kebesaran negeri Perak. Allah lanjutkan usia Sultan yang telah dipilih jadi lagu kebangsaan sebab ada unsur kemelayuan. So tak ada unsur Indonesia. Patut berterima kasih kepada rakyat Indonesia sebabnya ada dalam kalangan mereka yang memberi sumbangan kepada negara kita. Contohnya, lagu Negaraku, lagu rasmi kebangsaan negara kita, dicipta oleh Saiful Bahri yang merupakan rakyat Indonesia. Selain daripada tu, beliau juga mencipta lagu untuk negeri Selangor dan juga negeri Melaka. Kita ni sebenarnya patut berterima kasih kepada Indonesia. Raja pertama Negeri Sembilan ni bukanlah asalnya daripada Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia lah. Dia asalnya daripada Sumatera, Indonesia. Ataupun spesifik nama tempatnya adalah di Pagaruyung. Semuanya cerita tu dikisahkan dekat sini. Jom tengok di sini. Ni kisah dia. Bagaimana bermulanya sistem beraja di Negeri Sembilan. Okey, kisahnya macam ni tau. Sebelum adanya raja dekat Negeri Sembilan ni, diorang ni duduk di bawah naungan Raja Melaka. Tapi itulah berlakunya sedikit masalah waktu tu. Pembesar-pembesar dekat Negeri Sembilan minta dekat raja untuk jemput Raja Melewar nama dia. Raja Melewar tu dekat mana? Dekat Pagaruyung Sumatera lah. Jadi diorang pergilah dekat Pagaruyung, bawa Raja Melewar, datang ke sini, jadilah Raja Negeri Sembilan yang pertama. Kemah Allah. Hadirin hadirat, kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. 24 Ogos tahun 1511, ketika Portugis masuk ke Melaka, dia jajah Melaka selama 130 tahun. Bukan sekejap. Bukannya sebulan dua, bukan 5 tahun, 130 tahun. Setelah Kesultanan Melayu Melaka berdiri gagah selama 110 tahun. Kuat dah, kita baru 62 tahun. Jangan act lah. Jangan act sangat. Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun tombang dengan Portugis. Dijajah pula 130 tahun. Tapi adakah orang tua-tua kita ketika Portugis menjajah itu mereka pakat tidur beramai-ramai? Adakah mereka perangai macam kita main telefon siang malam pagi petang? Tidak. Orang tua-tua dulu tak pernah tidur. Tahun 1521, kita ucap terima kasih saudara-saudara kita dari utara Sumatera Utara, khususnya di Aceh, yang bertali arus membantu menyerang Portugis daripada Aceh. Tahun 1521, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, dia serang Melaka. Serang tapi tak menang sebab Portugis ni kuat ketika itu. Datang pula Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang Melaka 3 kali. 1537 dia serang, kalah. 1547 dia serang guna kapal, pun kalah. Tahun 1564 dia minta bantuan dari kerajaan Turki Utsmani. Semasa itu kerajaan Turki Utsmani diperintah oleh Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10, minta tolong tapi gagal. Adakah Portugis terlampau kuat? Tidak juga. Portugis tak kuat. Tapi di kalangan orang Melaka ketika itu seronok kerja dengan Portugis. Jadi dia orang dah dapat gaji, ada allowance, ada pangkat, ada apa. Dia orang pula mempertahankan Portugis siang malam pagi petang. Jadi Portugis main wayang sajalah. Orang-orang kita yang berlawan sesama kita. Kemudian Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh yang ke-9, serang Melaka 3 tahun berturut-turut. 1573, 1575, 1577. Tapi tak menang, pembelot ramai.
Sambung balik Dik Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12. Dia serang 2 tahun, 1615 dengan 1638. Hasil daripada serangan demi serangan bertali arus, akhirnya Portugis lemah. 1641, Belanda datang. Bila Belanda datang, orang Aceh dah penat. Penat dah menolong. Orang tempatan masih lagi seronok dengan baju uniform, dapat apa komen seronok, dapat jadi pegawai kerajaan, jadi orang pencen. Tak ada dia berjuang melawan Belanda dah. Belanda datang tahun 1641, kita ucap terima kasih lah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis. Orang Bugis yang banyak menolong kita. Orang Belanda datang jajah Melaka Johor berapa tahun? 183 tahun. 183 tahun. Datanglah orang-orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara. Muncullah satu orang pahlawan terbilang, marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak, yang digelarkan marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor, kena kenangkan marhum Raja Haji Fi Sabilillah. Apa sebab? Dia ni yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Dia Tengku Mahkota Raja Muda. Dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah, memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka, tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Itu aja. Itu dia dari Makassar, apa kena mengena dengan Melaka? Ukhuwah Islamiyah. 1786 Inggeris datang ke tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ikut Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Ingat kita ni tak reti yang buka negeri agaknya. Maka terpadamlah sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang, dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak Gelar Tungku Bagaiwang yang pertama, Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo Dunia. Orang Pagaruyuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu tahun 1874 menerusi perjanjian Pangko yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkit satu persatu, Dol Said, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Sedarkah kita lagu-lagu patriotik yang kita kenal hari ini sebenarnya banyak disumbangkan oleh para seniman yang asal daripada Indonesia. Yang kita lagu-lagu patriotik kita kebanyakannya orang Indonesia buat, nak bergaduh buat apa? Apa lagu orang Indonesia buat untuk kita yang kita hari ini bangga dengan lagu? Lagu nyanyian Jamaluddin Alias. Apakah lagu dia? Inilah barisan kita. Itu orang Indonesia buat. Yang menulis lagu Inilah Barisan Kita ciptaan Allahyarham Saiful Bahri Ilyas. Dia orang asal Payakumbuh, Sumatera Barat.
Nama pena, nama samaran dia Surya Buana. Orang yang sama hasilkan lirik lagu kebangsaan. Lagu negaraku, liriknya orang Indonesia buat. Sebab asalkan lagu Terang Bulan, lagu Perak lah, sejarah negaraku lah. Dia juga yang buat lagu Selangor, Mulia Mulia Selangor. Dia juga yang buat lagu Melaka, Melaka Maju Jaya. Dia juga buat lagu apa lagi, Samudra Raya, semboyan angkatan laut kita. Itu Indonesia buat. Begitu juga lagu Berjaya, Malaysia kita sudah berjaya. Itu Indonesia buat. Aman, makmur, bahagia. Lagu-lagu ni semua dihasilkan masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 62 sampai 66. Tu tak campur penyanyi daripada Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu patriotik kita yang sangat terkenal. Banyak. Arwah Tan Sri Ahmad Marikan pernah buat lagu Tanah Pusaka. Siapa yang nyanyikan? Bing Selamat, penyanyi daripada tanah jauh Indonesia. Tu Indonesia nyanyi. Baik tu kepada netizen, sudahlah kelahi.